Nampaknya hari ni ramai yang tunggu live ni sebab nak tahu cerita-cerita panas. Malah yang paling seronok, ramai pula di kalangan pegawai-pegawai menteri yang telefon saya sejak semalam bertanyakan siapa dan siapa. Soalan hari ni jangan tanya siapa. Kita perbetulkan diri kita dulu. Sekarang ni saya ni menyampaikan cerita yang saya lihat depan mata, yang saya lihat apa yang berlaku semalam. Bagi saya sebagai seorang pemimpin muda dalam parti, tindakan sesetengah pegawai-pegawai khas, Setiausaha Akhbar, PTTK, Supol, SUSK yang dilihat lebih sudu berdekuah ni dah jadi macam budaya yang tidak sihat. Kerana hari ni kita lihat mereka ni, aduh mak, kena ingat, bos korang jadi menteri sebab akar umbi menyokong. Korang jadi pegawai khas sebab akar umbi pilih bos korang untuk jadi pemimpin. Tapi hari ni korang pula lebih sudu pada kuah. Bila ada pemimpin akar umbi datang, minta izin nak jumpa menteri, nak bawa masalah rakyat, tolonglah. Ini dah lah kesian. Saya depan mata saya berlaku. Pemimpin-pemimpin ni datang daripada jauh, daripada luar pada KL. Dikabarkan dah dapatlah jadual, konon-kononnya dapat berjumpa dengan menteri tersebut. Saya masih lagi berlapik ni, menteri tersebut. Bila sampai, dia suruh budak ni tunggu, berjanji. Paling best depan mata saya bila menteri ni keluar, dia boleh jalan selamba je. Tak tengok muka budak-budak ni, tak tengok muka yang datang ni. Yang datang ni nak bawa masalah rakyat. Ini akar umbi tau, pemimpin dalam kawasan. Mereka datang Kuala Lumpur ni bukannya pakai Alio, datang duit minyak gas apa semua sebab nak ceritakan masalah kawasan. Tetapi bila boleh pula saya tahu, aduh mak, pegawai pula nak blok-blok jumpa menteri. Korang ni kena ingat lah, korang ni pegawai je babe. Korang pula lebih daripada menteri. Korang pula nak dictate orang ni datang boleh tak boleh tak. Kena ingat lah, yang datang ni semua pemimpin di bahagian tau. Yang menang bertanding, ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, ketua naib ketua pemuda, naib ketua bahagian, timbalan, ketua bahagian yang datang ni sebenarnya bukannya apa pun. Janganlah fikir benda-benda mengarut. Mereka datang ni nak bawa masalah rakyat, nak ceritakan permasalahan dalam kawasan, nak tengok macam mana boleh bantu masalah-masalah rakyat. Korang pula nak blok-blok. Korang ni apa benda? Sebabkan budaya macam ni, disebabkan ramai akar umbi rakyat kat luar sana marah dengan pemimpin. Kadang-kadang pemimpin tak salah, tetapi disebabkan orang apik kiri kanan ni yang merosakkan pemimpin. Aduh, peninglah saya tengok ni. Sabar, saya baik syik dah, suruh sabar dah. Itu belum lagi nak cerita tentang yang berjanji ni. Berjanji bulan dan bintang dan sebagainya. Bila time pemimpin-pemimpin kawasan datang, berjanji nak tolong, nak bantu, nak selesaikan masalah rakyat. Yang paling saya tengok ni, bawa masalah tukar sekolah je babe. Nak recommend, nak dapatkan pinjaman bantuan pendidikan pun tak dapat. Apa kejadah ni? Bukan minta projek. Nak datang selesai masalah budak-budak nak masuk sekolah, budak-budak nak masuk universiti, nak dapat bantuan macam mana, nak tanya macam mana dapat pinjaman pendidikan. Alamak, tolonglah korang ni. Benda macam ni mudah tau. Benda macam ni pun korang tak boleh nak. Apa guna korang jadi saya ni pemimpin, walaupun saya ni pemimpin kedil, tapi bagi saya berlaku depan mata saya lah. Diorang ni datang bukan nak minta projek. Diorang datang ni bawa masalah rakyat, nak cerita tentang kawasan mereka perlukan bantuan daripada segi ada rumah terbakar, taska, rosak. Saya duduk, saya dengar. Dan bila saya dengar ni, saya rasa takkan benda-benda kecil ni pun korang tak boleh nak selesai. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin luar bandar ni datang ni sebab harapan tinggi nak mengharapkan kepimpinan selesai, nak mikirkan macam mana nak bantu kawasan, nak masuk anak kat sekolah, transfer universiti. Itu belum cerita lagi tentang masalah nak repair surau, repair masjid. Ini semua benda. Alah. Tapi yang paling korang ni pegawai, korang janganlah korang pula fikir nak buat keputusan. Kau bagi je lah pemimpin-pemimpin ni jumpa, pemimpin akar umbi ni jumpa menteri korang. Biar menteri yang buat keputusan, bukan korang. Korang pula nak lebih, buat kata tak boleh, ni tak boleh, itu tak boleh. Korang ni pegawai je babe. Yang buat keputusan ni biarlah menteri dengar dulu. Boleh bantu tak boleh bantu, itu bidang kuasa menteri, bukan korang. Tapi pegawai ni lebih sudu pada kuah.
Dan kalau pada pihak yang dah jadi menteri ni semua pun, kalau tak boleh cakap terus terang tak boleh. Jangan berjanji. Bila berjanji ni bagi harapan. Bila bagi harapan, mereka balik kat kawasan, cerita kat kawan-kawan di kawasan, yang ni akan bantu, yang ni akan bantu, akan selesai masalah. Tapi bila tak boleh selesai, yang kena balun pemimpin dekat kawasan. Come on lah you all ni. Kita ni dah, aduh, penat lah. Saya ni dapat banyak DM, WhatsApp dan sebagainya yang cerita tentang masalah ni. Ada setengah pemimpin tu, dia berkata depa WhatsApp, depa call tak angkat. WhatsApp tak berbalas, read tapi tak pernah reply. Come on lah. Kita zaman sekarang ni, orang nak pemimpin yang mudah didekati. Kalau kata orang WhatsApp, call nak jumpa ni, ada sebab. Ini korang ni benda-benda simple. Korang pula je ni berjanji pagi, petang, siang, malam. Aduh, saya ni tak nak sebut je nama-nama ni. Kalau saya sebut kan, orang kata saya ni pula nak menghancurkan parti. Bukan nak menghancurkan parti, saya nak menegur kepimpinan. Sebagai pemimpin, saya ni tahu saya ni tak perfect. I'm not a perfect person. Tetapi saya cuba perbaiki diri saya. Tapi apa yang berlaku, apa yang saya dengar, apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada saya ni, enough is enough. Allah Subhanahu Wa Taala bagi keizinan kepada anda semua untuk duduk satu lagi takut tinggi, untuk membantu akar umbi rakyat kat bawah ni selesaikan permasalahan rakyat. Bukannya bila duduk kat atas dapat pula apik kiri kanan. Aduh, yang paling gila sekarang ni, yang datang ni semua pejuang-pejuang parti yang setia ketika kalah, yang ketika kita menjadi pembangkang, inilah dia yang pertahankan parti kita pagi, petang, siang, malam, pertahan dekat social media di kawasan. Alih-alih kita dah berkuasa balik, yang lari, yang lompat, yang tinggalkan kita, yang ni penyamun-penyamun ni yang lompat ni, yang tinggalkan kita, yang tak ada masa depan ni, yang lari masuk dalam gua, yang ini juga korang layan. Apa benda ni? Dan pada puak-puak ni, korang ni dulu masa parti tengah susah, korang hilang. Alih-alih kau nak cerita kesetiaan parti, nak cerita tentang ketaatan, sudahlah, kita kat dalam parti ni kenal lah siapa setia, siapa yang berjuang ketika susah, ketika dalam keadaan yang orang kata orang tak berani memegang tanggungjawab dan sebagainya. Akar umbi ni setia dalam parti ni tanpa minta apa-apa bantuan, tanpa minta apa-apa dana apa semua, berjuang pertahankan parti pagi, petang, siang, malam. Ini korang ni, aduh, bila dah dapat jawatan, dah pegang di kursi empuk apa semua, yang setia, yang ikhlas ni kau tinggalkan. Lagi kau layan orang yang masuk gua ni. Lagi kau layan orang yang tinggalkan perjuangan. Lagi kau layan orang-orang yang tak pernah bersama. Tak betul ni. Apa benda lah korang ni. Kau kena ingat, semua kena ingat ha? 22 bulan kita jadi pembangkang. 22 bulan kita boleh kenal yang mana setia, mana tidak, yang mana jujur, mana tidak, mana kawan, mana sahabat. Kita dalam ahli parti ni kita tahu siapa fighter, siapa pejuang, kita kenal dah. Tetapi hari ni, mereka yang jenis daripada langit ni, yang lari tinggalkan perjuangan ni, yang tak berani pertahankan. Bila kita tanya kenapa tak aktif, kita nak fokus menjaga, kita orang nak fokus ni, dah malam main politik. Hari ni bila Allah SWT bagi peluang kedua jadi kerajaan, ini puak-puak ni datang balik. Puak-puak ni datang balik tak apa. Yang paling kita bengang ni, yang puak-puak ni jugalah yang korang layan. Diorang ni dulu tak ada lah. Diorang ni dulu tinggalkan kita lah. Korang layan kat diorang ni apa benda ni. Yang setia, yang ikhlas ni juga korang lupa. Aduh, saya ni cukup bersabar dengan parti, cukup sayang. Saya ni wallahi wabillahi watallahi, saya memang sayang pada parti UMNO ni. Saya sayang kepada pemimpin. Tetapi kalau pemimpin masih gagal melihat dan menilai yang mana setia, yang mana tidak, korang fikir sendirilah. Kena ingat tau, ketika kita susah, ketika kita hilang kuasa, siapa yang bersama, siapa yang duduk belakang, siapa yang pertahan, siapa yang... Tapi yang ini juga yang selalu ditinggalkan. Itu yang cakap, pejuang-pejuang ikhlas selalu dilupa. Tetapi yang siapa kaki bodek, kaki kipas, ini juga korang jaga. Ya Allah. Saya cakap ni secara rambang, saya tak sebut nama lagi. Sebab apa? Saya masih menghormati kepimpinan. Tetapi apa yang berlaku hari ni, saya kena suarakan. Dah lama saya simpan ni sebab apa? Saya tengok, saya perhati je. Dah dapat diberikan mandat, diberikan kuasa, diberikan orang cakap keyakinan untuk mentadbir peluang kedua ni. Tapi balik buat perangai lama. Balik angkat orang yang cuba ingat masa kita susah, masa kita tak ada kuasa, masa kita menjadi pembangkang, kena tekan macam-macam. Siapa yang setia, siapa yang bersama parti ni pagi, petang, siang, malam. Tetapi orang-orang macam ni saya tengok hari ni melukut di tepi gantang tau. Memikirkan
Susahlah korang ni. Tolonglah. Please. Tolonglah hargai fighter-fighter pejuang parti yang ikhlas ni. Diorang ni bukannya nak projek, bukannya nak apa, nak dihargai je. Diorang ni kadang-kadang bukannya nak dapat belanja makan, nak menyuarakan mereka punya suara hati. Itu je. Tetapi hari ni mereka nak ceritakan suara hati pun korang tak bagi benarkan. Yang paling saya pening ni, yang tak benarkan ni, pegawai-pegawai yang bukan memegang jawatan dalam parti. Korang ni dapat jadi pegawai ni, kau patut bersyukur kerja kau jaga menteri, jaga pemimpin. Bukan korang pula buat keputusan mengalahkan menteri. Aduh, korang ni. Apa nak jadi ni? Saya cukup sedih lah tentang apa yang berlaku ini. Saya rasa kita ni sebagai pemimpin parti, keutamaan kita mesti menjaga rakan-rakan yang setia, ikhlas dalam perjuangan. Yang ketika susah, kena ingatlah ni, kita tak pernah jadi pembangkang lah. Kita jadi pembangkang 22 bulan. Kena ingat pejuang-pejuang setia yang ikhlas ni. Sebab tu saya tulis dalam status saya, akhirnya yang setia dan ikhlas ni ditinggalkan, yang kaki kipas ni diangkat. Saya nak tanya, kat luar tu setuju tak setuju? Majoriti setuju dengan kenyataan saya ni. Saya masih lagi menghormat, tak nak keluar je nama-nama ni. Kalau saya keluar nanti, korang ni, Allah Ta'ala bagi korang peluang, ruang dan rezeki ni. Hargailah kesetiaan ahli parti akar umbi ni. Janganlah korang ketepikan akar umbi ni. Tanpa akar umbi, siapa kita sebagai pemimpin? Appreciate the grassroots. Hargai grassroots. Aduh, korang ni. Saya pun tak nak cerita panjang lah. Kalau cerita panjang pun nanti lagi meletup lagi. Ini bagi gazet dia, bagi sikit dia. Cuma nak bagi ingat, kita dia letak ke situ bersebab. Kita tengok macam ni, Muhammad Azhar Osman ni, dia buat kerja, rating tinggi apa semua sebab apa? Bukan dia minta duit, sebab dia ikhlas berjuang. Sebab dia nak berjuang untuk parti, sebab dia sayangkan parti. Dia buat tanpa arahan parti pun dia buat, pagi, petang, siang, malam, pertahankan parti. Inilah yang sepatut kita hargai. Orang-orang macam ni, macam bos jebat ni, berani lawan, pertahan. Dia keluarkan pendapat dia, dia nyatakan pendirian dia. Sebab mereka ni semua pemimpin-pemimpin. Mereka dia jadi pemimpin, kalau kata tak letak pendirian, tak tegas, macam mana jadi pemimpin? Bila letak ketegasan dalam mereka punya pendapat? Tak apalah, saya pun malas nak cerita panjang. Akhir sekali saya nak ingatkan kepada barisan kepimpinan, kepada yang memegang jawatan-jawatan yang dilantik. Ingat dilantik Kau ni dilantik tau. Kau dilantik sebab bos korang. Bos korang tu yang pilih adalah pemimpin-pemimpin akar umbi. Yang pilih apa? Akar umbi, ketua cawangan, ketua pemuda, ketua wanita, naib ketua pemuda, naib ketua bahagian, naib timbalan ni semua. Yang ini pilih korang tau. Korang pula jangan sampai lebih sudu pada kuah. Yang pilih bos korang tu kita orang. Tapi korang pula nak perhalang pada orang-orang macam kami nak jumpa bos korang. Kau siap. Kau siap. Kena ingat, kita ni suara ni sebab kita mesti sayangkan parti. Tetapi korang ni jangan lebih sudu pada kuah. Kerja jadi pegawai, buat kerja pegawai. Jangan jadi kerja pegawai nak jadi macam menteri. Okey? Saya kalau cerita panjang pun kan panas ni pun temperature tengah naik, jadi tak apa, saya tenang dulu. Saya rasa ramai yang setuju apa yang saya nyatakan. Kita ni sebagai pemimpin kena sentiasa ingat akar umbi dan hargai akar umbi. Akar umbi itu satu. Jagalah yang betul-betul setia dengan parti, yang berjuang dengan parti. Aduh. Apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nak pergi atas, naik mesyuarat. Ciao.